Salam sejahtera saya ucapkan kepada pencara kita dan juga rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan isu banjir kilat di Malaysia. Nama saya Lowena Kristalin William bernombor metrik 283768. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan isu banjir kilat di Malaysia. Di Malaysia, risiko dan terdedahnya manusia kepada bahaya banjir kilat khasnya di kawasan bandar-bandar besar yang mempunyai taburan penduduk yang padat serta kadar binaan yang tinggi telah meningkat dengan signifikannya dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Oleh itu, kumpulan kami mengambil keputusan untuk membuat kajian mengenai isu banjir kilat. Kawasan yang mudah dilanda banjir bagi negara Malaysia adalah dianggarkan seluas 29,800,000 km persegi ataupun 9% daripada luas tanah negara. Banjir besar biasanya berlaku pada musim tengkujuh timur laut akibat hujan berlarutan di merata tempat dan meliputi kawasan yang luas. Negeri-negeri seperti Johor, Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan, Perak, Sabah dan Sarawak sering menghadapi musim ini. Namun kebelakangan ini, negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan dan Kedah juga turut menghadapi risiko banjir kilat ini. Sekian saja itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Norbalina binti Bali, bernombor metrik 284150 dari kumpulan 11, ingin menerangkan tentang objektif kajian yang kumpulan kami telah laksanakan. Objektif kajian mengenal pasti punca akibat dan mencari penyelesaian bagi menangani punca-punca masalah banjir kilat yang berlaku di negara ini. Yang kedua pula ialah saya ingin menerangkan sumber metodologi yang telah kami laksanakan. Sumber pertama ialah temu bual. Kami telah menemu bual seorang pegawai dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang kedua pula kuantitatif kajian yang telah kami laksanakan. Yang ketiga, borang soal selidik dan kami mendapat responden dari orang awam seramai 70 orang responden. Yang keempat pula dapatan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dan yang terakhir, metodologi kami daripada rujukan internet. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nuaim Izzuddin bin Muhammad Hanafiah, bernombor metrik 283781. Hari ini akan membentangkan tentang dapatan kajian. Dua soalan telah ditanyakan kepada responden, iaitu dapatan kajian selidik punca bencana banjir, dan yang kedua adalah dapatan kaji selidik kesan bencana banjir. Yang pertama, kita akan teruskan kepada dapatan kajian punca bencana banjir. Sebanyak 70 responden telah memberi jawapan menunjukkan yang tertinggi adalah di Pahang dan juga Negeri Selangor. Bagi responden jantina pula, lelaki sebanyak 72.9%, manakala perempuan 27.1%. Bagi kategori umur, yang tertinggi adalah 31 sehingga 40 tahun, iaitu sebanyak 45.7%, manakala 21 hingga 30 tahun mewakili 34.3%. Bagi soalan pertama, berlakunya pembuangan sistem domestik ke dalam sungai secara haram menyebabkan sistem pengairan tersumbat, menunjukkan sebanyak 77.1% setuju dengan soalan berkenaan. Bagi soalan seterusnya, penyelenggaraan sistem pengairan kurang sistematik, 49 orang mewakili 70% bersetuju. Bagi soalan yang ketiga, keadaan sungai yang semakin cetek menyebabkan limpahan air sungai apabila hujan lebat, 58.6% setuju.
Bagi soalan yang keempat, kawasan tadahan hujan berkurangan kerana penerokaan hutan secara berleluasa, 71.4% setuju. Bagi soalan yang terakhir adalah pertambahan kawasan berturap menyebabkan kadar serapan air hujan rendah, iaitu 67.1% setuju. Bagi dapatan kaji selidik kesan bencana banjir, soalan pertama, penduduk akan berasa resah apabila hujan lebat berterusan. 71.4% bersetuju. Soalan kedua, bekalan air bersih terputus akibat bencana banjir. 65.7% setuju. Bagi soalan yang ketiga, bencana banjir boleh memudaratkan kesihatan penduduk. 80% juga bersetuju. Bagi soalan yang keempat, bencana banjir boleh menjejaskan kestabilan ekonomi negara. 64.7% setuju. Bagi soalan yang terakhir untuk kesan banjir, bencana banjir menyebabkan pihak kerajaan atau agensi bukan kerajaan sedar tentang masalah yang dihadapi oleh penduduk, iaitu 66.7% bersetuju. Assalamualaikum, saya Muhammad Khairul Asmawi bin Muhammad, nombor metrik 284045. Saya akan menerangkan berkaitan dengan punca-punca dan kesan daripada banjir kilat yang berlaku di Malaysia. Okey, punca kita dapat pecahkan kepada dua. Yang pertama adalah punca daripada manusia dan punca yang kedua adalah secara semula jadi. Okey, punca daripada manusia, salah satunya adalah sistem pembangunan yang pesat dan tidak terkawal. Pembangunan yang pesat ini dan tidak terkawal ini kebiasaannya adalah pembangunan yang tidak mendapat kelulusan merancang ataupun KM daripada majlis. Yang kedua, infrastruktur saliran yang tidak mencukupi. Seperti kita sudah maklum, apabila berlakunya pembangunan yang tidak terancang ataupun tidak mendapat kelulusan majlis, sistem infrastruktur saliran ini akan turut terganggu. Dan dia tidak disalurkan ke laluan yang betul untuk pembuangan. Okey, yang ketiga adalah sistem pembuangan sampah sarap yang tidak teratur dan tidak bertanggungjawab. Ini dapat dilihat di sungai-sungai, banyak longgokan sampah yang telah menyempitkan laluan sungai, telah mengganggu aliran air sungai. Okay, yang keempat adalah sistem penyelenggaraan pemparitan yang tidak sempurna ataupun tidak berjadual. Penyelenggaraan sistem pemparitan yang berjadual sebenarnya penting kerana ia akan mengganggu laluan ataupun kelajuan air, kelajuan sistem pemparitan. Ini akan mengelakkan ataupun mengurangkan risiko untuk berlakunya banjir kilat di sesuatu kawasan. Okey, yang kedua, punca secara semula jadi. Punca secara semula jadi, seperti yang kita tahu, di Malaysia, kedudukan Malaysia adalah terletak di kawasan yang beriklim tropika. Secara lazimnya Malaysia menerima taburan hujan yang tinggi. Secara purata, taburan hujan di Malaysia di Semenanjung adalah sebanyak 2,500 mm dan di Sabah dan Sarawak sebanyak 3,500 mm. Okey, taburan hujan yang berterusan akan memberikan impak apabila kesan daripada manusia itu tidak diambil berat. Jadi ia akan menyebabkan kuantiti air yang bertambah di dalam sungai akan melimpah ke kawasan yang lebih rendah. Okey, yang kedua, saiz lembangan sungai. Saiz lembangan sungai ini akan menampung ataupun menakung air larian yang banyak apabila hujan lebat berlaku. Sekiranya kapasiti sungai tidak mencukupi dan banjir ini akan berlaku apabila saiz lembangan sungai ini tidak mampu lagi untuk menampung lebihan air yang berlaku. Okey, seterusnya kesan dibahagikan kepada tiga. Yang pertama adalah kepada mangsa, yang kedua kepada negara, dan ketiga kepada ekonomi. Yang pertama kepada mangsa. Mangsa akan mengalami kerugian yang besar dari segi kerugian harta benda dan kerugian masa. Yang kedua, banyak nyawa akan terkorban
bukan sahaja manusia tetapi ia juga haiwan turut terkorban. Seperti yang kita lihat di Seri Muda Shah Alam yang berlaku banjir kilat yang tidak pernah terlintas oleh mana-mana penduduk di kawasan itu. Ada berlakunya kemalangan nyawa, ada berlakunya kehilangan harta benda dan kerosakan harta benda. Mangsa juga akan terdedah dengan jangkitan penyakit seperti hipotermia, gigitan serangga dan penyebaran wabak-wabak semasa banjir inilah. Mangsa juga akan terkesan dari segi psikologi dan merasa trauma dengan banjir. Seterusnya kepada negara. Negara akan mengalami kerugian yang besar kerana akan menampung dari segi proses untuk membantu mangsa, untuk menyelamatkan mangsa, untuk menyediakan tempat pemindahan segera, untuk menyediakan makan minum. Itu adalah satu kerugian kepada negara. Seterusnya kepada ekonomi. Apabila berlakunya kemalangan, berlakunya bencana macam ini, perjalanan ekonomi yang boleh mendatangkan keuntungan, boleh mendatangkan interchange dari segi kewangan akan tergugat dan tergendala. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rahafiz Zabid Ismail, nombor metrik 283-892. Saya akan membentangkan berkenaan langkah-langkah bagi mengatasi banjir. Langkahnya adalah seperti berikut. Yang pertama, hentikan pembalakan haram yang mengakibatkan hakisan tanah. Yang kedua adalah dengan cara membuang sampah di tempat pembuangan yang betul. Yang ketiga, menggunakan paving block ataupun memasang grass block. Seterusnya, yang keempat, sentiasa membersihkan parit dan saliran di sekitar rumah. Yang kelima pula dengan mempertinggikan lagi rumah dan kawasan rumah. Dan langkah yang terakhir adalah sentiasa membersihkan halaman rumah. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa wujudnya perubahan yang sangat ketara terhadap perilaku luahan sehingga membawa kepada perubahan kekerapan dan magnitud banjir di kawasan bandar maupun kampung. Walaupun terdapat perubahan dalam variasi hujan, namun peningkatan dalam komponen aliran cepat boleh dikaitkan dengan aktiviti perubahan ruangan lembangan, terutamanya aktiviti pembalakan haram dan juga pertanian. Selain itu, kami dapat menilai dan mengetahui perasaan serta masalah yang dihadapi oleh mangsa apabila mengalami bencana banjir. Sumber rujukan yang pertama diperolehi daripada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Bilangan 2 tahun 2022 menghadapi monsun timur laut tahun 2022 dan 2023 daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. Sumber yang kedua diperoleh daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sumber yang ketiga daripada Malaysia Journal of Geography tahun 2021. Dan sumber yang terakhir dipetik daripada Jurnal Land Forest Development dan Flash Flood Phenomenon. Hasil tulisan Nur Azwan Mat Hashim, Kadaruddin Ayub dan Nur Hayati Yahya.